Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Izzuddin bin Ishak dan nama metrik di 2019-1088-261. Hari ini saya akan membuat pengucapan awam dalam subjek wacana akademik Bahasa Melayu yang diajarkan oleh Encik Muhammad Fauzi bin Arifin. Tajuk yang saya akan bentang pada hari ini ialah kesan kemurungan dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Sebelum itu, mari kita kenali apakah itu kemurungan. Berdasarkan Wicks, Nielsen dan Israel, pada tahun 2003, perkataan kemurungan merujuk kepada perasaan sedih yang dialami oleh seseorang individu. Seterusnya, menurut Deci dan Kenny pada 1997, kemurungan boleh dianggap sebagai suatu perasaan, suatu sindrom atau suatu penyakit klinikal. Kita tak tahu apakah itu masuk kemurungan. Sekarang kita akan teruskan dengan kesan-kesan kemurungan kepada mahasiswa. Kesan yang pertama ialah kemurungan menyebabkan tekanan, perasaan dan kebimbangan pelajar menjadi tinggi. Menurut Nolan Hoxama dan lain-lain pada 1954, kajian yang telah dijalankan menunjukkan isu daya tindak terhadap kebimbangan mampu meningkatkan tahap ketahanan dan jangka episod kemurungan yang dialami oleh seseorang. Secara ringkasnya, kemurungan boleh dikatakan sebagai gangguan mental. Contohnya, berdasarkan Caca pada tahun 2002, tinjauan yang telah dilakukan terhadap remaja kolej di Amerika Syarikat mendapati lebih 53% remaja dilaporkan mengalami kemurungan sejak permulaan memasuki kolej. Dan 45% pula dilaporkan mengalami kemurungan yang lebih teruk pada tahun akhir pengajian dan menyebabkannya ia sukar berfungsi. Secara intihannya, kemurungan ini merupakan gangguan mental yang umum dan biasa berlaku dalam kebanyakan orang, termasuklah remaja. Kesan yang kedua ialah hubungan antara mahasiswa dan keluarga merenggang serta mempengaruhi emosi mahasiswa akibat daripada ikatan emosi antara ahli keluarga terlerai. Jika hubungan antara mahasiswa dan keluarganya merenggang, mahasiswa tersebut akan berasa kesunyian dan dia tidak dapat meluahkan perasaan ataupun masalah yang dihadapi kepada ahli keluarganya ataupun orang yang rapat dengannya. Menurut Luo pada tahun 2012, terdapat hubungan antara kesunyian dan kemurungan. Hal ini kerana perasaan kesunyian akan menyebabkan individu menunjukkan beberapa simptom murung dalam diri. Contohnya, berdasarkan Mapis dan Muhammad Akhir pada tahun 2020, mahasiswa yang mengalami kemurungan akan mudah berasa kecewa terhadap segala tindakan mereka yang dilakukan dan cepat berputus asa kerana mereka tidak mempunyai keyakinan yang tinggi dalam melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, mahasiswa yang mengalami kemurungan juga tidak berupaya untuk berasa seronok kerana mereka berada di tahap kesedihan yang tinggi dan tidak lagi berupaya untuk berasa seronok dalam melakukan sebarang aktiviti bersama ahli keluarga. Secara ringkasnya, kemurungan ini boleh menyebabkan hubungan antara mahasiswa dan keluarga mahasiswa tersebut merenggang serta ikatan emosi antara mereka juga terlerai. Akhir sekali, kesan ketiga ialah jangkaan tinggi terhadap pencapaian akademik menjadikan suasana belajar penuh dengan tekanan boleh membahayakan kesihatan fizikal dan mental mahasiswa. Hal ini disebabkan kerana jangkaan tinggi daripada keluarga dan orang lain terhadap pencapaian akademik yang cemerlang menyebabkan suasana belajar penuh dengan tekanan. Menurut Institute of Public Health pada tahun 2008, Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi ketiga melaporkan generasi muda Malaysia dalam kumpulan umur 16 hingga 24 tahun mempunyai kecenderungan pembunuhan akut dan kronik yang tertinggi berbanding dengan kumpulan umur yang lain.
Sebagai contohnya, berdasarkan Dearby dan lain-lain pada tahun 2006, masalah psikologi yang biasa berlaku oleh pelajar di kalangan pelajar ialah kemurungan, kegelisahan dan tekanan. Akibatnya, keyakinan diri mahasiswa akan berkurang dan mereka boleh menjadi seseorang yang antisosial ataupun kurang bergaul dengan orang lain. Secara intihannya, kemurungan boleh membahayakan kesihatan fizikal dan mental mahasiswa disebabkan jangkaan tinggi terhadap pencapaian akademik yang menyebabkan suasana belajar penuh dengan tekanan. Konklusinya, kita telah mengetahui bahawa masalah kemurungan ini boleh menjejaskan kehidupan mahasiswa dan mahasiswi sama ada dari segi fizikal, mental serta emosi. Oleh itu, kita haruslah berganding bahu dengan pihak yang bertanggungjawab bagi menolong mahasiswa ataupun orang lain yang mengalami masalah kemurungan ini dengan memberi sokongan sosial, menawarkan program ataupun kaunseling, membuat perjumpaan dengan doktor dan sebagainya. Dengan melakukan perkara tersebut, kita boleh mengurangkan kes masalah kemurungan yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya mahasiswa dan mahasiswi yang melanjutkan pelajaran di institut pendidikan masing-masing. Sekarang kita akan mulakan sesi soal jawab. Jawapannya adalah ya. Universiti Pendidikan Sultan Idris mempunyai pusat kaunseling tersendiri yang terletak di kampus Sultan Abdul Jalil Shah, UPSI. Pusat kaunseling ini menawarkan banyak program seperti program kaunseling, mengadakan ceramah ataupun kempen mengenai kepentingan kesihatan serta membantu mahasiswa dan mahasiswi dalam membuat pilihan yang betul sama ada dari segi akademik maupun dari segi kehidupan mahasiswa itu sendiri. Daripada saya, minta maaf jika anda tersilap kata. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih.